Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. أما بعد. Terpuji dan kuasa para jemaah muslimin muslimat anak-anak yang mati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikmat yang besar, nikmat iman dan Islam dapat kita sama-sama hadir di surau pada pagi ini untuk kita dapat salat subuh secara berjamaah dan dapat kita menunggu seketika menambah sedikit info khususnya berkaitan dengan hal-hal keagamaan, nasihat-nasihat agama yang pastinya memberikan kita insya-Allah sedikit untuk menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sebelum kita hari ini akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan ilmu pengubatan Islam. Walaupun tak adalah nak bincang pengubatan Islam tu pagi ni secara mendalam, di mana kita pagi ni lebih kepada perbincangan kaitannya, ya, mempelajari sesuatu ilmu, khususnya ilmu apa sahajalah, tapi Tuan Guru membawakan juga dalam kitab ini keperluannya seorang itu mempersiapkan diri dalam menghadapi ataupun melalui apa sahaja proses belajar ini dengan agar supaya kita benar-benar menerima ilmu itu sebaik mungkin. Apatah lagi ilmu itu selalu disebut kalau dapat sebolehnya diamalkan. Okay. Begitu jugalah dengan ilmu-ilmu yang ada. Kalau dalam perbincangan terdahulu ada pasal berkaitan dengan persiapan ataupun menjaga akidah yang mantap dan sempurna. Bila sebut pasal akidah, hari ini ada isu sensasi. Orang panggil apa? Viral. Ya. Tak habis-habis lagi bercerita. Tak tahulah, barangkali tunggu semua tindakan tu selesai lah kan. Apatah lagi perlunya kita mengetahui, kerana orang yang tak tahu benda ni, walaupun kita serahkan tahu urusan ni kepada pihak berkuasa PDRM khususnya, tetapi ada individu-individu lah, kita pun tak tahu individu tu sama ada dia nak bagi backup tak, ataupun memang dia tak tahu benda tu, maklumat-maklumat tu. Jadi bila antara yang disebutkan itu bila benda ni berlaku, antaranya dikatakan bahawa
menyebabkan melumpuhkan ekonomi umat Islam lah. Satu kumpulan tu kan. Terus sebutlah tak ada masalah pun sebab dah keluar khabar. Dah keluar berita kan, keluar media sosial. Semalam pun khutbah di wilayah pun ya, wilayah Persekutuan pun cerita tentang soal khutbah Jakim lah berkaitan dengan ajaran ya, perlu kitanya ikut manhaj Islam yang sebenar, dan disebutlah kumpulan GISB tu hash holding pula kan, yang mana mereka semua diambil tindakan yang berkaitan dengan soal akidah. Kalau soal ekonomi ni tuan-tuan, dia soal dunia membawa juga ke akhirat kan. Duit lah, soal duit kan, dapat duit boleh bawa ke akhirat. Tapi akidah ni lebih besar lagi lah akibatnya di akhirat. So bila menyebabkan kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ajaran-ajaran yang dibawa itu menyalahi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah lagi pula. Sebab tuan-tuan, kalau kita ni perasan, kita minta pada Allah banyak kali dah kan, tapi ada juga yang terbesong kan. Sehingga kalau kita minta pada Allah, bila sembahyang 2 rakaat tadi baca, mula hadiah baca kuliah, mula kuliah ni kita baca dah ihdinas siratal mustaqim ya. Tuhan kami, berilah kami, tunjukilah jalan kami, jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau berikan nikmat, dan bukan jalan yang sesat. Bila kita tengok uraian daripada sesat-sesat tu, ini salah satulah kan ajaran yang dibawa. Kumpulan ni memang ada zaman Nabi kita dah ada dah kan, cara masing-masing lah. Kan Musailamatul Kadzab antara kumpulan yang mengajak kepada kesesatan. Dan termasuklah kita kat Malaysia ni dulu pernah ada muncul Nabi Melayu, kan Nabi Melayu. Jadi dibaca dengan kesesatan-kesesatan tu banyaklah kalau kita baca sesuatu sesat. Apatah lagi kalau kita melihat antara kesesatan dalam soal melakukan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tersesat juga. Kan? Allah suruh kita solat tak solat. Kan? Beza solat dan tak solat apa? Tapi tak adalah kata kau tak solat kau sesat, mampus kita. Kan? Kita kata dia dosa besar lah. Artinya taat pada perintah Allah lah. Itu je kan. Itu yang besar lah. Hak dosa kecil ni tak apa. Kita kata kita boleh mohon ampun terus, istighfar kan. Hak dosa besar tu sebab suruh kita taubat pada Allah, taubatan nasuha. Taubat yang berazam tidak melakukan lagi perkara tersebut kan. Okay, baliklah cerita kepada kumpulan ni. Maknanya begitu juga kita perlu berjaga-jaga, bukan soal kumpulan yang JISB ni ya. Bahkan kumpulan-kumpulan yang lain juga, di atas kekurangan kefahaman kita dalam agama. Ya, itu yang perlu jaga. Sebab kita pun minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon perlindungan kan. Macam-macam lah perlindungan ni, bukan perlindungan daripada hal berkaitan dengan benda-benda kita kata keselamatan kan. Tak lindung dari keselamatan. Masuklah berkait dengan keselamatan, antaranya kesihatan juga kan, lindungi daripada masalah, jauhi daripada kesakitan fizikal, kita minta lah kan. Ada lagi kesakitan yang kita perlu jaga, iaitu berkaitan dengan kesihatan hati kita yang membawa kepada kesihatan mental. Yang dalam Islam sebut dia ada jasad dan juga roh. Jasad Allah ciptakan digabungkan dengan roh, maka hiduplah manusia itu. Tapi kalau terpisah, innalillah lah kita. Kan? Jadi jasad kita jaga. Pas kuliah ni Kang makan, contoh. Ni sekarang ni makan juga, makan rohani. Ini makanan rohani ni. Selain subuh kan, tapi penghujur jugalah. Tapi banyak makan fizikal. Sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Orang suruh makan sikit, dia sikit makan, sikit makan. Contohlah kan. Di mana-mana je lah kan. Tengok kalau orang kerja kerajaan. Kerusus dia tuan-tuan. Kan. 6 kali makan, nak tidur pun makan. Jaga punyalah bagus untuk kesihatan fizikal. Tapi untuk kesihatan roh kurang nak jaga. Akhirnya roh kita lemah, maka kita pun sukarlah untuk menangkis daripada benda-benda ni kan, hasutan syaitan lah, nafsu lah dan sebagainya. Sebab kita kena kuatkan benda tu. Baca Quran, zikrullah, solat yang banyak, dengar ilmu yang banyak kan. Bila dua-dua kuat, insya-Allah lah Allah akan jaga kita. Jadi hati kita pun baik, mental kita pun baik.
Saya memanglah kalau kita duk bincang bahas tentang penyakit jasad, tuan-tuan, penyakit fizikal ni, dalam Quran, dalam hadis saya tak jumpa secara khusus ataupun secara detail lah, maknanya banyak sangat penyakit fizikal ni. Tak ada, tak jumpa. Tuan-tuan jumpa? Jantung. Jantung ada pula 3 serangkai lagi. Kencing manis, nama moden dia, nama saintifik dia apa? Diabetes. Jantung je ada macam-macam jantung kan. Tapi tuan-tuan jumpa tak dalam Quran, dalam hadis? Tak ada. Walaupun tak tahu mana banyak jumpa, tapi tak dah dengar lagi lah penyakit kencing manis dalam Quran, tak ada. Asasnya pada satu je hadis Nabi, atau beberapa hadis Nabi sebut Nabi bila sahabat kena luka dalam peperangan, Nabi buat bedah. Jadi bedah sakit jantung kita ni, bedah lah. Setelah zaman sekarang ada diagnose kan, cek simptom-simptom dia dan sebagainya. Yang berpunca dari penyakit ni semua daripada perut. Perut ni makanan lah, kan, makan minum kita tu. So satu. Kalau yang berkaitan dengan spiritual ni tadi, roh pun kita nak cari kat mana dalam Quran dan hadis? Tak jumpa. Maka Nabi sebut antara yang perlu jaga iaitu hati. Quran pun sebut fi qulubihim marad, pada hati mereka itu sakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan kesakitan. Maka jaga. Nabi sebutlah hadis, ala wa inna fil jasad mudghah. Tahu sesungguhnya dalam hati manusia, dalam jasad manusia tu ada segumpal darah. Kan baik dia, baiklah jasad itu. Rosak dia, rosaklah jasad itu. Ala wa yang qalb, ketahui bahawa dia adalah hati, jantung. Ini kena jaga. Lepas tu hari ni pula bila berlaku pula lagi satu penyakit kan, yang membawa dia punca daripada hati lah kot. Ya, bila dia baca pada hati lah, membawa lah ke minda kita, mental kita. Ni banyak bincang pasal kesihatan mental sekarang ni. Banyak kisahlah mana-mana orang yang bekerja ke, yang tak bekerja ke, tapi banyak hari ni cerita pasal orang yang bekerja. Saya baru ni hari Rabu duduk sepentas dengan orang. Saya ingat orang tu pun saya tak percaya dia kena sakit mental. Glamour dah. Kan sakit mental rupanya. Kan. Artis lah, artis. Saya baru duduk dengan artis baru ni. Tak kelip mata tengok tuan, penat tunduk tuan. Aduh, nanya kan. Nak buat macam mana kan. Jadi tak apa. Kan. Bila kita tengok itu yang hidupnya kita rasa agak nampak lah glamour dan sebagainya. Rupanya pernah berlaku sakit mental. Mawi pernah sakit mental. Mawi. Itu Faizal pun berlaku kan. Dia cerita itu. Jadi macam alhamdulillah pulih balik. Tu kena jaga kesihatan mental. Baiklah hari ni dah ada jugalah kan, kalau kita pergi hospital tu nampak. Tapi nampak saya dulu anggapannya orang tu masuk situ mesti gila. Dia tulis kat situ Jabatan Sekretari dan Kesihatan Mental. Kan fikir kan. Sekretari gila lah kita kata kan. Nampak orang tu masuk, rupanya nak pergi ambil, kalau kata rawatan lah kan, tak semestinya gila. Cikgu-cikgu ramai. Kan masalah mental sekarang ni kan. Kita tak ada masalah mental tak sini? Wallahualam, mudah-mudahan tak ada kan. Ya, beratus masalah mental ni tuan. Ya, kita dengar apa anxiety. Saya pengalaman ramai sejak akhir-akhir ni ramai jumpa masalah anxiety. Tak tahu tiba-tiba datang. Kan anxiety apa lagi? Stres tu memang banyaklah stres. Kan? Pergi kerja, stres, jam. Contohlah kan. Tapi kawal lah benda tu kan. Itu saya masa yang keluar TV tu apa? Skizofrenia, mak payah nama macam-macam lah kan. Halunisasi. Allah banyaknya. Tak terkira lah. Jadi itu sebab kita kena jaga benda tu. Kalau ada benda-benda rasa macam dah fikir bukan-bukan kan, cepat-cepat semayang. Cepat-cepat buka Quran. Jadi itu semua ubat-ubat untuk kita stabilkan balik dan mudah-mudahan tak berlaku. Ya, juga penyakit fizikal kadang-kadang jadi tak tahan, tak boleh terima oleh pemikiran oleh kita kan, kerana kita kurang lah dari sudut penerimaan, kerana masalah kita dari sudut minda tadi tu, mental. Kalau kita kata sabar, redha, insya-Allah kan, terima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit itu. Sebab kita tahu penyakit itu bagi orang yang beriman sepatutnya dia mengajak dia makin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu dia. So soal akidah perlu dijaga, perlu dilindungi, minta supaya tidak ada apa-apa yang menyebabkan keluar daripada ajaran Islam yang sebenar.
Itu kita kecoh juga tempat kita sekejap kan. Dah hilang dah mana pergi. Ada tok guru dalam sini kan. Rumah siapa itu kan. Jalan lorong mana gitu. Mana pergi kan. Itu bulan-bulan yang diragui lah. Kan buat majlis-majlis seumpama tutup begitu. Apa nak tutup? Ajaklah orang ramai. Jadi kumpulan yang JSB ni tuan-tuan, saya ada pengalaman. Saya pernah terjebak dengan mereka. Nak dengar cerita tak? Tak payah cerita lah Kalau ada cerita tanya beritahu, tak beritahu lah kan. Terjebak tu bukan terjebak masuk dalam kumpulan tu ikut amalan dia apa semua, tak kerja, tapi menguruskan apa kita panggil adalah urusan pernikahan dia. Waktu tu saya dah tahu dah 10 tahun dulunya cerita ni. Saya pun dah ragui dah kan. Mereka itu dengan cara mereka pertama sekali duduk dalam kelompok mereka. Satu hal lah kan. Saya dulu di Putrajaya tu di Bersih 15 tu nampak kedai makan dia, nampak kedai kek dia, nampak klinik dia. Tapi sekali pun tak pernah singgah pun. Melainkan waktu saya berurusan dengan mereka tu, itulah yang saya bersama dengan mereka. Jadi nampaklah benda-benda yang saya boleh kata memang sesat lah. Sesat ni tu sebab minggu depan cerita. Okey. Macam drama juga kan, bersambung. Jadi tak habis cerita buku kita ni Kang. Tapi sebenarnya perlu menjadi kewajipan untuk saya sampaikan supaya jadi yang geng-geng, siapa tak kisahlah yang jadi duduk media sosial ke apa ke, nak backup sangat ni. Nak beritahu juga, tak payahlah soal ekonomi. Memang kita tahu akidah tu nombor satu. Jadi saya ingat 10 tahun dulu ketika saya bertugas di Masjid Bersih dulu, saya ni juru nikah kan. Entah macam mana dia dapat nombor saya. Barangkali adalah kot, ada yang sampaikan apa semua. Jadi saya uruskanlah mereka, datanglah bapa-bapa mereka dan anak mereka kan. Dan sebahagiannya tu dah dapat kelulusan daripada negeri Selangor lah. Yang jadi urusan dengan saya ni urusan wilayah. Jadi yang datang kepada saya tu bukan satu dokumen, berbelah-belah dokumen. Belah dokumen tu dokumen yang mana sama ada dia minta kelulusan segi dokumentasinya, wali anak semua ada, dan termasuk dokumen yang telah diluluskan oleh negeri Selangor lah. Jadi yang datang tu tanda tangan depan saya dan sebagainya. Okay, dengan dokumentasi yang cukup lah, syarat kan, wali, pasangan lelaki, okay, pasangan perempuan datang. Tapi pasangan lelaki dan perempuan tak datang pasangan yang sama, sebab yang lain-lain kan, perempuan ada wali baru datang, lelaki sebab dia pengesahan bujang dan sebagainya. Lah dokumen, submit lah ke Jawi Putrajaya tu, selesai. Tapi bukannya sikit berbelah-belas. Yang best saya tengok belah-belah tu saya semua nikah kan. Nikah kan serentak. Saya baca khutbah, lepas tu tengoklah dia orang kat nikah kan, bapak dia sendiri menikah kan. Dalam pasangan tu ada pasangan, sebahagiannya pasangan perkahwinan pertama. Perkahwinan pertama, dan sebahagian juga perkahwinan kedua, dan satu, saya ingat saya satu perkahwinan ketiga. Tapi bestnya pula kan, pasangan yang perkahwinan pertama tu paling muda 16 tahun. Okay. Lelakinya perkahwinan yang ketiga tu umur dia 28 dah kahwin 3 dah. Ini dah umur 60 tak kahwin 2 lagi saja. Okey kan. Yang umur 16 tu 16 tu dia kena kelulusan mahkamah. Lepas bermak macam mana dia ditiup hakim tu kan. Tengok gaji 1,200 lelaki, perempuan 600. Ya kan? Ni gaji 8,000 pun tak kahwin. Contoh. Kan? Aja ceritanya mudah tak mudahnya maksud dia mereka kahwin. Jadi betul. Memang kalau tengok yang dia punya CEO dia tu memang kahwin di kalangan kelompok dia, anak dia, menantu apa semua itu, dia pusing itu. Ya okey. Jadi mahkamah pergi luluskan sebagainya, kita jalankanlah kan. Masa yang saya perasan tu, masa hari pernikahan tu ada belah-belah tu, tengok yalah siapa tak suka kahwin kan. Saya tengok ada perempuan tu, perempuan tu semua muka terpaksa je. Zaman sekarang ni saya kata bukan zaman mak ayah menentukan dah, juga jarang ada tapi jarang lah kan. Sikit sangatlah percentage tu. Kata-kata kita mula berkenalan, tambah sikit cinta je kan. Cinta sikit dah. Kalau dari sudut agama pun ada meminang, ada kan, merisik sebagainya.
bertunang kan, lepas tu nikah. Dia tak, dia ditentukan oleh bapak-bapak mereka, mak pun tak masuk campur. Jadi tu di masjid lah saya tengok tu. Kemudian bila saya ni buat menikahkan orang ni mudah kan, senang dan sebagainya, mudahkan kerja orang. Jadi saya pun dibawa lah ke lokasi dia di Kursi 15 tu. Itu yang dapat banyak info tuan-tuan. Banyak tak banyak tu, tapi maksud dia saya mula dah memang semakin curiga lah. Jadi saya pergi tu kahwinan 3 pasangan. 3 pasangan, muda-muda macam tu lah. Jumpa seorang budak muda bayar saya, dia kata, sembang-sembang, dia tanya saya isteri berapa, kacau tu. Dia tanya dia kata dia 2. Bayar saya tu, umur 30 lebih, bawah lagi kot. 30 lebih kat masa tu umur saya. Tapi saya ongoing untuk ketiga, dia kata, kacau pula. Tapi saya pergi ketiga ni, dia kata saya kena pergi duduk luar negara, dia kata 4 bulan untuk jalankan bisnes kat sana. Balik sebut dapat bini ketiga. Macam tu punya. Okey, tak apalah kan. Jadi saya masa nikah tu saya jumpa dengan 2 orang atas dia. Orang atas. Tapi yang saya tengok dalam tu saya tak rasa tak ada orang yang dalam video-video ni lah. Tepat dalam tangkapan tu kan. Tak tahulah tu 10 tahun mungkin dah mati ke apa tak tahu. Salah seorangnya iaitu yang dia kata itulah anak sulung kepada Abuya. Saya masih ingat nama, saya sebut nama. Anak sulung pada isteri yang pertama. Dekat 60 dah umur dia. Okey, tak apalah. Habis je selesai urusan tu, saya pun turun bawah makan. Itulah kali pertama. Masih ingat lagi saya makan apa, dia hidangkan saya siakap 3 rasa. Habis ekor tu. Saya beritahu Ustaz, nak tambah lagi. Oh baik, sedap makanan dia orang tuan. Lain macam, sebab tak harap bukan air kaki. Air janggut ke apa kan. Kalau tak masuk saya ke sana, tak jumpa kita. Okay. Tapi saya jumpa, saya datang seorang pakcik tu dalam 70-an lah, awal 70-an. Datang, ada lagi lebih tua. Dia kata, Ustaz datang ya, kita buat majlis perkahwinan di dekat country home kat Rawang. Saya kata, insyaAllah lah kan. Tapi tak adalah kad-kad. Sembang-sembang dengan dia, lepas tu dia tanya, Ustaz pernah baca majalah Al-Ain tak? Dia kata, oh, saya kata Al-Ain. Zaman-zaman saya tu memang top majalah tu, majalah kartun budak-budak. Saya ulas lagi. Saya paling suka dalam tu, saya kata ada cerita kartun pasal setan. Kata. Setan tu kacau-kacau nak semayang kan. Saya ingat lagi antaranya kalau dalam majlis ilmu. Paling ingat dalam majlis ilmu tu cerita kartun tu. Ada adik ke tak ada adik tak apa. Siapa yang mengantuk ketika majlis ilmu tu, dia pakaikan celak setan tu. Katanya, tapi tak jumpa hadis dia. Siapa yang menguap, banyak menguap kan. Dalam majlis ilmu, setan pakaikan gincu. Saya ingat cerita tu kan. Siapa yang rasa mula sakit sikit belakang tu, setan ketuk belakang dia. Tu yang sebab cari sandar dinding tu. Sebab tak ada setan. Saya ingat cerita dalam masalah Al-Ain tu sebab setan. Setiap bulan tu, sebab Al-Arkam ni dulu kerap masuk rumah saya, lalu kawasan saya lah kan. Kadang jumpa kat bus stand pun jumpa. Lepas tu dia kata apa? Saya lah yang lukis kartun dalam majalah Al-Ain tu. Oh, saya kata jumpa kartunis kata. Cantik lukisan dia, kartun dia apa semua kan. Okey, dapat tak apalah, sembang-sembang lagi. Bila saya kata saya pernah pergi ke Seremban 2, saya kata saya lalu Seremban 2, tak sambung cerita ilham. Sebab saya puji juga. Saya kata baguslah. Masa dah tamat. Saya kata ikhwan ni, saya kata bagus, saya kata buat bisnes, saya kata dah boleh apa? Dapat buka dekat Putrajaya ni sewa mahal. Saya cakap apa? Putrajaya ni tak ada apa Ustaz, kita buka je sebab kita guna dana lain untuk cover, dia kata. Tempat lain lah. Dia cerita situ lah kan. So masa tu ada klinik, ada bakery, ada kedai makan tu. Lepas tu sambung ni, saya kata saya pergi Seremban 2, saya kata saya nampak satu logo ikhwan ni besar, saya kata tempat lain tak ada, dia kata. Itu kita memang trademark lah, orang masuk Seremban nampak, dia kata. Lepas tu dia bisik ke saya, Ustaz, logo tu saya lukis juga, dia kata. Oh, dia lukis. Lepas tu saya pun logo tu kena endorse Abuya. Terkejut saya. Terkena baik, okey lah. Kan? Maknanya Abuya tu dah mati dah, kan? Kan endorse orang benda ya kan. Itu teruk. Saya kata tak apa. So balik tu, saya nak balik tu dia bagi saya 2 buku. Buku tu kecil je, lebih kecil dah ni. Salah dengan tebal dalam 60 muka surat 2 buku. Lepas tu kan Abuya. Saya pun tak ingat tajuk apa. Saya balik rumah, saya buka, saya baca. Oh, kuat lagi fahaman dia orang apa semua ni. Saya pun tak kat celah rak saya mana buku. Saya tak ingat saya dah buang ke ataupun entah mana hilang tak tahu kan. Dia angkat ke langit tak tahu kan.
Tapi dalam cerita tu saya baca cerita tentang karamah Abuya. Saya masih ingat. Banyaklah karamah Abuya. Satu-satu. Dia cerita perjalanan hidup Abuya tu sekian-sekian. Uish. Dia bagi kat saya. Maknanya buku tu ada lagi. Dia baca lah, dia simpan. Kan? Yang saya ingat itu generasi pertama lah bersama dengan Abuya 70-an kan. Walaupun waktu-waktu tu orang profesional macam pakar ekonomi, sahabat saya punya ayah, Tuan Haji Ahbar Anang tu, pakar ekonomi Arkam tu pun dah keluar daripada Arkam lebih awal kan, dan buat buku Tersungkur Pintu Syurga dan sebagainya. Okay, lanjutan daripada tu saya pergi ke Melaka, Kerubung saya rumah bypass saya dah sampai lewat pukul 3 macam tu, saya lapar, saya singgah kedai, tak ada kedai singgah kedai Ikhwan. Duduklah situ makanlah sikit, terpaksa makan kan dah lapar makan. Sembang dengan budak lebih kurang bayar saya, dia tengok saya pakai kopiah, dia tanya daripada mana, kerja mana, saya kata kerja JAKIM. Dia kata dia kenal lah KP JAKIM sekian. Saya ada urusan, kita buka perniagaan dekat Mekah, ladang unta, ladang kurma. Bayangkan dia buka, terkejut. Dia ada restoran dekat Mekah, dia kata. Baguslah kan. Saya kata kan. Lepas tak apalah, sembang-sembang, gaya sembang, saya ceritalah saya ada urusan juga dengan, kenal tak dengan orang-orang ni dekat sahabat dekat dekat Putrajaya. Kenal sangat, dia kata. Ialah grup dia kan. Dia ingat saya cerita tu excited, dia pun bergiralah cerita apa semua. Plan dia, kami ada berniaga punya lah luar negara sekian-sekian lah. Okay. Tak tanya pula masa tu bini dia berapa, tak tanya pula. Cuma saya nak balik tu dia bisik kat saya. Dia kata, Ustaz, saya nak beritahu ni, dia kata. Kami berniaga ni, macam ni lah ni. Sebab Abuya. Abuya juga punya sebab. Lepas tu sebenarnya Abuya masih hidup. Abuya hidup, dia cakap. Aduh, kita pun dah mula dah. Tambah lagi dengan benda yang kita dengar daripada pakcik tadi tu. Kan, dia pula kan. Maknanya ada lagi kuat aja. Kebetulan saya tak ingat tahun bila, saya termasuk satu kursus yang JAKIM buat lah. Di Masjid Putra, bengkel, bukan bengkel seminar macam tu, berkaitan dengan isu akidah. Jadi punya JAKIM ada terbitkan buku 500 muka surat, buku tu ditulis oleh Dr. Aizam Mas'ud. Dr. Mas'ud ni dia uraikanlah, dia tajuk dia buku tu isu-isu akidah. Jadi ada dalam tu ditulis secara jelas ajaran Al-Arqam, sepihan Al-Arqam, Rufaqa dan GISB ada. Masih lagi ada yang mengamalkan ajaran-ajaran tarekat Muhammadiyah dan mempercayai Imam Mahdi, Abuya tu, Imam Mahdi, Syekh Suhaimi tu, macam-macam lah dalam tu. Dah ditulis dalam tu. Tu yang saya kata bila ada orang duk bantai jabatan agama, bantai JAIS saja, JAKIM, saya kata, dia kan tahu, ingat kerja senang ke nak buat gitu. Bila melibatkan jenayah civil ni barulah kita kata senang untuk buat kerja sikit, tapi akidah ni bukan senang. Kan, nak bukti kita nak menyusup masuk dalam dua orang tu, tapi ketah-ketah tu dibuat dibincang. Bahkan kalau JAKIM memang tak boleh buat tindakan apa pun. Bidang agama terserah kepada negeri masing-masing. Itu. Jadi itulah ada dok kata tak buat kerja lah, lembab lah JAKIM dan sebagainya. Tak apalah, tanggung sendirilah dengan apa yang mereka perkatakan. Okey, so itu satulah. Bila dia cakap hidup tu, saya pun takkan saya masa tu saya nak pergi ke balai polis lah pula kan. Ngadu apa lah kan. Sekarang ni kalau nak pergi pun pergilah, tapi tak ada apa, cerita je lah kan. Itu pengalaman lah kan. Nak dibuktikan pun tak dapat dah bukti dah secara lain lah, jenayah civil lah kan, bermula dengan serbuan di rumah anak-anak. Okey. So perkara yang ketiga pula, lepas tu saya pergi lagi untuk urusan perkahwinan. Kan. Saya rasa masuk dalam tu sangat tu. Saya pergi di persilapan di rumah banglo semidi 3 tingkat. 2 kali saya pergi tu. 2 kali. Mula saya ingat pergi tu rumah dia orang beli kan, dia orang banyak duit, rupanya dia orang sewa untuk kegunaan kehadiran tetamu-tetamu buah-buah besar adalah. Jadi saya pergi tu, bila saya pergi satu petang tu, saya tengok sampai nampak satu van panjang. Saya nak kaitkan balik yang rumah yang diserbu tu kan. Van panjang ni van yang Thailand tu. Kita jarang ada kan. Yang dia tulis kat situ, Pertubuhan Anak Yatim dan Asnaf sebagian lah. Country Home alamat dia. Saya tengok sumbangan bank rakyat. Orang bank rakyat pun dikapuh juga. Kena kelentong enggak kan. Tak tahulah ada letak ke, kita pun tak tahulah kan. Kemudian saya tengok, saya tinjau dalam van tu, tempat duduk dia, dekat dashboard, dekat gear tu, ada nampak stiker gambar Abuya ni. Lagi pula saya kata, ada lagi dia orang punya kepercayaan ni kan. Tak apa. So teruslah macam biasa.
So lepas tu saya buat program dekat masjid, program akikah, tahnik dan marhaban. Kumpulkan ramai lah. Orang buat akikah kan, buat marhaban sebagainya. Itu adalah satu keluarga tu dia kata, saya nak jemput anak yatim, dia kata. Saya kata bagilah kan, jemput tak ada masalah. Jadi bila Isyak tu dah selesai tu, saya pun pergi tengok sekumpulan anak yatim dekat tepi. Oh, tengok gaya dia orang tu tahu dah kan. Lah anak yatim ni yang dipanggil kan. Saya pun panggil lah yang bawa tu seorang budak muda awal 20-an tu. Dia dari mana ni? Saya tanya. Daripada country home, dia kata. Tahulah aku tengok tak ada rupa macam anak yatim pun. Ada budak 5-6 tahun ada buat. Kan. Jadi nampaklah bila kaitkan memang mereka ada rumah. Saya ingat 1-2 je rupanya banyak rumah dia orang kan. Berbelas-belas yang telah buat serbuan. Dan akhirnya serbuan-serbuan tu ada yang jumpa syarah-syarah mereka. Kan itulah. Kita tak salahkan barangkali semua. Ada di kalangan mereka yang dah sedar kerana tak berani nak buat apa-apa. Macam malam tadi pun saya tengok ada satu TikTok yang pernah jaga Abuya setahun lebih. Saya mendengar cerita masa zaman dia jadi masalah ni, dia Syahri ni dia kahwin 4 kan. Jadi yang si pertama dia ada Ummu Ain ke apa ke, yang mula jadi masalah yang ketara bila Ummu Jah tu. Ummu Jah tu. Dan bila Rufaqah itu ditubuh, lepas tu Syahri pun meninggal, duduk kat Masjid Saudi. Saya dapat berita yang Ummu Jah tu mesti dibagi setiap bulan 1 juta oleh Rufaqah. Macam mana dibuat tak tahulah. Dan pernah almarhum Tuan Guru sendiri di bawah Jais pergi jumpa Ummu Jah ni untuk bagi, tapi kuat pegangan dia. Lepas tu ada pula satu bahagian penguasa kot, polis ke apa ke, akhirnya buat desakan kepada Ummu Jah ni, apa kan? Dia mengaku bahawa apa yang dia buat semuanya scammer kerana duit. Itu adalah saya dengar cerita tu, wallahu taala alam betul ke tidak. Tapi dalam scammer ke apa ke, tapi ada lagi yang lekat dalam kepala beberapa individu yang masih lagi mungkin barangkali kerana itulah, kerana ekonomi dan sebagainya apa semua, untuk terus kaya, terus sebagai dengan cara macam tu, dikaitkan pula dengan benda-benda berkaitan dengan apa kata orang tu, mengumpulkan orang dalam bentuk, ialah siapa tak suka kan cara perkembangan mereka melalui perkahwinan 2, 3 dan 4. Siapa tak suka? Semua nak orang lelaki lagi lah pula kan. Ya, walaupun berlaku juga di kalangan mereka tu barangkali yang 2, 3, 4 tu gaduh juga, yang kata keluar, ada yang bercerai dan sebagainya. Tapi dah ramai kadang-kadang mereka tu tidak dapat maklumat luar dan sebagainya, melainkan sekarang ni dah ada TikTok, FB dan sebagainya. Jadi akhirnya bila dapat maklumat luar, ada yang tengok kenapa dunia luar macam ni kan, kami macam ni kan. Barangkali adalah yang buat aduan dan sebagainya, walaupun hakikatnya memang mereka itu telah lama dipantau kan. Akhirnya bila dah kumpul segala bagai bukti, maka dibuatlah satu tindakan atau operasi untuk betul lagi kita tahu bahawa sekarang ni pun malah ketua polis pun lain macam kan. Dia dah sebut dah awal-awal benda-benda yang berkaitan dengan ni, dia agak tegas sikit kan. Jadi mudah-mudahan tak ada kaitan dengan siapa-siapa pun, dengan ini duduk kait dengan politik tu lah, politik tak ada. Ya, dia lebih kepada dah lama di mereka membuat satu kata-kata pemerhatian lah kan, bisikan. Tanyalah sahabat kita yang kat ni kan, ada yang kerja di sana kan. Okey, tak apa. Tu ceritanya, maknanya kita jagalah daripada soal diri kita ni, keluarga kita, daripada benda-benda ajaran sesat. Bukan ni je, lain-lain pun ada jugalah yang untuk kita sama-sama untuk memerhatikan, melihat dunia luar sana. Maka sebab itulah, sebagai ringkasnya saya bawa sikit berkaitan dengan perbincangan ilmu perubatan Islam ini, walaupun lebih kepada kaitannya antara persiapan dalam kita menjadikan orang yang memahami agama. Tak kisahlah apa ilmu pun, disebutkan oleh almarhum Tuan Guru ni bahawa kita ada satu benda sifat dipanggil sebagai amanah dan bertanggungjawab. Apa maksud amanah bertanggungjawab? Iaitu kita beramanah dalam semua aspek kehidupan kita, khususnya apa yang kita pelajari. Maksudnya segala ilmu itu seraya upaya, bila sebut amanah bertanggungjawab, sebabnya kita amalkan kan. Amalkanlah sekadar mana kemampuan kita untuk diri sendiri dan juga keluarga. Ilmu yang telah dipelajari, apa yang kita dengar melalui kuliah-kuliah mana-mana kan, dinilailah dengan sebaik mungkin menggunakan akal yang waras. Sekiranya kita tidak tahu, bertanyalah, ada keraguan, dan menjadi sia-sialah kalau kita tidak manfaatkan dia, kita tidak gunakan sepenuhnya.
paling tidak gunakan sikit-sikit pun tak apa, yang mana kita boleh. Kita ni pengetahuan kita, tahap kemampuan berfikir kita berbeza-beza sesama kita kan. Apalagi kalau boleh dapat suatu ilmu itu, teruslah istiqamah ataupun terusan beramal, dan boleh disampaikan, menjadi tanggungjawab juga untuk kita sampaikanlah sikit-sikit mana yang kita faham. Seperti mana Nabi sebut, balighu anni walau ayah, sampaikanlah yang baik-baik itu, sesuatu daripada aku itu, walaupun satu ayat. Nasihat menasihati ini bukannya tanggungjawab agamawan sahaja, tanggungjawab semua bernama Muslim, kan. Saya bagilah nasihat. Kadang-kadang tu lah, ada nasihat ni kadang-kadang kita tak boleh terima, sentap lah sebagainya kan. Biasalah tu kita. Ada kelemahan-kelemahan kita kan. Macam mana kita baikilah, boleh kita baiki. Dalam konteks amanah pula, membawa maksud menyampaikan sesuatu dipelajari tanpa mengada-ngadakan atau menongkok tambah sesuatu yang tidak diajar kan. Menambah cerita lagilah pula kan. Ni banyak zaman-zaman dunia tanpa sepadan ni, banyak mereka reka cerita. Macam mana cerita tu hal agama ataupun apa-apa sajalah, hal-hal kehidupan. Ini semua benda yang besar. Beramanah dengan ilmu, itu paling penting. Andainya kalau kita tak tahu, jawab je tak tahu, kenapa nak malu kan. Kalau kita silap, kalau orang beritahu kesilapan tu, minta maaf, itu sahaja. Kan susah pun kan. Tak kisahlah apa. Nak bagi maaf ni, minta maaf ni susah tau. Bagi maaf senang kan. Nak minta maaf susah kalau buat silap. Tapi kadang kita tak tahu benda yang kita buat tu silap. Itu hal juga kan. Melainkan orang beritahu, aku buat ni silap. Tapi kalau kita buat silap, nak minta maaf tu jadi berat. Kan. Kita laki bini ya, contoh kan. Nak minta maaf laki bini, orang bayar kadang-kadang kan. Agak bini minta maaf kat kita kan. Kita tak minta maaf kat dia. Contoh kan. Aku rasa aku betul, rupanya kita pun tak betul. Tapi apa pun laki tu tak boleh buat macam mana, dia memang betul semua. Betul semua kawan laki. Dengan ada ilmu lah betul tu kan. Kalau nafsu tak jadi juga kan tindakan. Bahkan turut dikhawatiri akan wujud unsur-unsur yang boleh mendatangkan kesan buruk serta membawa keaiban kepada sesiapa yang menyampaikan ilmu dengan apa yang diajar tersebut, sekiranya berlaku dalam bentuk menimbulkan kepada benda-benda fitnah dan penipuan. Itu bimbang lah. Hari ni kita tengok terkini ya, ramai pegawai yang ialah kita kata mendapat tindakan undang-undang lah 24 tahun. 24 tahun tu kan dihukum penjara. Allahu Akbar, risau benda-benda gitu kan. Apa istilah? Amang seksual. Benda amang seksual kan. Allah tak tahulah, wallahu taala a'lam. Betul ke tak betul kita pun tak tahu. Sebab dalam penjara tu memang ada yang orang yang tak bersalah pun masuk. Ada kan. Saya cakap kat kawan kalau tak masuk, saya dah pesan tu semua kawan-kawan saya dah pesan dulu. Masuk dalam dunia ni kena hati-hati. Kau pergi lagi step tu, kawan sama tu junior saya sekolah tu. Memang saya pesan cukup-cukup masuk. Saya tahu, saya walaupun masuk sikit-sikit ya, sampai saya tahulah. Kalau dah tukang make up kita pun ustaz, dah geli dah kita kan. Itu pun kalau tak kuat iman jadi laki kan. Laki. Lepas tu dengan waktu time buat tu kita tahu kadang-kadang nak menyiapkan benda tu sembahyang tak jaga apa program agama. Sebab tak ada siapa yang guide. Waktu-waktu dulu mana ada siapa yang guide. Huru-hara ni buat program agama pun, tapi ada yang bahkan kru-kru dia orang tak terjaga. Tanyalah siapa tu. Saya pun tak masuk banyak pun, tapi sikit-sikit saya tahu, saya nampak. Pernah pergi studio tengok macam mana dia orang kan. Kata-kata pula yang tukang make up semua lembut-lembut pula tu. Pelik tu. Kenapa kan? Tak tahulah kenapa. Tempat lain kalau nikah tak ada, kahwin tak ada, make up tak ada pula lembut, tapi untuk jaga TV orang lembut dia semua. Saya 2-3 orang yang make up saya dulu cacat semua jadi lembut-lembut. Tak ada agak cuma tak nak tanya muka orang kuat-kuat kot. Kan. Allahu Akbar kan. Tak apalah, itu contohlah kan. Apa lagi melibatkan hal-hal dosa dan maksiat ni, hubungan batas. Jadi Allah Taala mudahan ada kekuatan pada dia, duduk dalam penjara ya, jadi Said Kutub lah kot. Kan. Boleh mengarang banyak kitab kan.
Kan? Dia pun tak ada apa tanggungan pun. Kan? Tu je. Kita mohon lindungilah benda-benda tu. Tak mustahil tuan-tuan. Saya pernah masuk satu penjara dulu. Ceramah penjara. Banduan terakhir. Banduan terakhir tu bukan banduan terakhir kena kegantung. Tak. Banduan terakhir nak dikeluarkan. Jadi kita cerita untuk persiapan di luar sana. Yalah, orang semua pandang serong je. Tapi yang masuk, ada banduan terakhir. Masuk 2 tahun sebab dadah je tuan-tuan. Kaki kuat isap dadah. Dihukum juga penjara. 6 bulan keluar masuk. Ada satu kes, saya saja tanya sambil penghujung tu saya duk tanya, siapa yang rasa-rasa Allah datang ilham ceramah kan, siapa yang rasa masuk penjara ni tak rasa dia bersalah? Saya tanya macam tu, saya tanya je kan. Lepas tu saya nak balik tu, ada seorang dia nak bebas minggu depan, saja nak jumpa. Dia kata, dia datang, dia peluk saya, apa nak banduan ni, sebab dia beragama itu. Dia kata ada orang nak jumpa ustaz. Dia kata, dia pun tahu saya dah tiba partai Islam sikit kan. Dia kata, saya minggu depan ni, dia dah dikena penjara 15 tahun. 15 tahun ni dah lamanya cerita ni. Sebelum saya mula-mula kerja, dah 16 tahun masa kerja JAKIM dulu. Tu, dia kata, kenapa? Saya nak beritahu ustaz, saya masuk ni 15 tahun. Sebenarnya, saya tak ada buat salah apa ustaz. Demi Allah, saya tak buat salah. Betul ke tuan? Betul ke bang? Betul. Umur dia dah 50 lebih macam tu. Apa kesalahan dia? Saya ni orang Felda. Waktu tu memang saya tahu zaman-zaman saya tu zaman kritikal lah. Masalah-masalah sosial bermulanya dengan masalah boh sia, boh jan, boh tua, boh teh dan sebagainya boh lah. Kalau seusia dengan saya masih ingat tu. Kalau masih ingat lah, bertukar-tukar pasangan budak-budak remaja dulu kecok. Bayar, pegang sebelah bayar RM10 dulu zaman tu. Dia boh jan dan sebagainya bantu kan. Zaman usia saya lah tu. Jadi bila dah keluar tu, dia cakap, saya ni kena fitnah, dia kata. Siapa yang fitnah? Anak sendiri. Terkejut saya. Oh, anak sendiri mengandung dan sebagainya apa, dia tuduh ayah dia buat kerja dengan dia. Padahal anak dia. Saya kata, kata, ni zaman tu saya fikir zaman sekarang saya nak besarkan anak kan. Yang bermain. Itu sebab dunia luar tuan-tuan mencabar tuan-tuan. Ini kita tengok hari ni macam-macam lah. Tak tahu kalau kata istilah macam tu kan. Tuduh betul-betul Ustaz. Saya memang mengaku apa semua. Tak apalah, saya kata apa boleh buat dekat sini. Saya maafkan anak saya apa semua ya. Tapi saya dengar anak dia tak pernah datang jumpa dia. Macam malulah tuduh ayah sendiri kan. Tapi saya dengar-dengar dengan dia pun entah ke mana apa semua, wallahu taala alam. Anak sulung dia kata. Sampai saya doa dia balik bila selesai dia datang. Dia pun tak tahulah macam mana boleh, kesilapan dia lah didikan tu. Didikan kan silap dan sebagainya. Jadi gerul juga kan kalau kita dengar macam tu kan. Apalagi orang-orang yang public figure tuan kan. Kita mohon lindung alhamdulillah benda-benda itu Allah tutup berkaitan dengan keaiban kita. Bila orang kita tutup keaiban orang, insya-Allah Allah akan tutup keaiban kita. Okey. So akhirnya disebut bahawa maka dapat dipahami bahawa seorang yang belajar apa saja ilmu harus bersedia mengamalkan ilmu yang diperolehi dalam kehidupan seharian. Ya, apalagi kalau kita dengar ni ilmu perubatan Islam, eloklah dipraktikkan sikit-sikit. Ilmu perubatan Islam ni bukan mesti nak kena belajar. Apa-apa kita terima, kita kena doa-doa kan. Macam saya tuan-tuan, kita doa macam saya masalah penyakit mental kan. Saya kata kita tak nampak sebenarnya ada doa yang kita baca selalu. Bahkan COVID itu pun disuruh kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal baras. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada baras. Masa COVID tu tahu doa tu. Ini pun dah mula dah tak apa nak amal dah kan. Dah tak ada COVID. Wa a'udzubika minal junun. Wa a'udzubika minal, dan mohon perlindungan daripada junun tu, gila. Kan. Gila tu lah punca penyakit-penyakit fizikal lain. Dalam Islam sebut gila je. Yang nama-nama tadi yang sebut macam-macam tadi tu nama zaman sekarang, nama saintifik dia kan. Kan. Dan juga penyakit apa lagi? Kan wal junun wal baras, dari Allahumma inni a'udzubika minal Allahumma inni a'udzubika minal baras, sopak. Kan, wal junun gila, wal qasam kusta. Ada lagi kusta, sekitar Sungai Buloh pun tak ada kan. Wa min sayyil asqam, dan daripada kejahatan yang melata kejahatan ya. Macam itulah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada resah gelisah kan, dan kesedihan. Doa. Jangan ada resah dan risah lah macam ni kan.
Kalau ada pun biar sekejap je. Itu doa-doa sebenarnya protection. Dia minta dah, inni a'udzubika. Nabi sendiri baca muawwidzatain. Muawwidzatain ni 2 kul kerap Nabi baca, iaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Minta lindungan daripada sebarang bentuk gangguan jin dan penyakit-penyakit ain. Penyakit ain ni pandang orang gigi hati, boleh sakit orang. Kan minta lindunglah kalau ada orang buat macam tu kat kita, dia tak datang penyakit kat kita. Ya. Tambah lagi sebelum tidur memang Nabi baca 3 kul lah, tiup tapak tangan untuk lindungi daripada gangguan tu. Okay. Jadi muawwidzatain 2 kul, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, amalkan selalu, mohon lindungi. Kan. Saya pun dah risau dah ada rumah, risau lah sikit, bukan risau macam mana. Perasaan ni semua ada. Dulu ada jiran, sekarang tak ada jiran rumah dah. Jauh lah rumah jiran dah sana. Contohlah nak bagi tahu kan. Nak bagi tahu. Risau tu kena ada. Balik rumah sampai balik kampung raya, tiba jiran depan bagi tahu, ustaz, pintu pagar gate ustaz terdedah, angainya batas balik semua tuan. Pukul 1 sampai rumah dia, balik kampung balik pukul 3. Risau jugalah. Benda tu Nabi Allah suruh kena jaga kan, harta, jaga apa semua. Kalau dah berlaku payah pula kan, nanti polilah sebagainya. Jadi kita kata minta perlindungan pada Allah supaya baca doa yang mana orang tak nampak rumah kita. Dah ada doa. Nak tak doa orang tak nampak rumah kita. Jadi tuan-tuan pergi rumah saya tak nampak kan. Mana rumah ustaz ni tak jumpa. Ada doa dia. Tapi dalam next kuliah saya beritahu. Tapi kejahat, lindung daripada orang tak nampak, orang jahat. Orang baik nampak insya-Allah. Nampak rumah saya 10 tingkat lah pula kalau orang baik. Dah lah salah rumah. Ramai pula orang rumah saya salah, tak tahu kenapa. Kan salah lorong kan. Tu rumah saya, rumah kawasan sini memang payah sikit nak ingat. Tapi ada doa untuk kita lindungi daripada rumah kita tidak dinampakkan oleh orang-orang yang jahat. Orang yang tak nak buat apa, dia nak rompak, kita dah doa dah, dia rompak rumah sebelah aja. Cuba tanya orang sebelah tu, dia amal tak? Contohlah kan. Alhamdulillah masa mula-mula dulu, saya ingat masa buat kumpulan nak buat surau dulu tu, buat di bawah kemah, saya bagi dah tip-tip tu. Siapa yang ada masa tu saya bagikan, minta doa supaya kita dilindungi. Tapi alhamdulillah saya sujud masa tu kerap juga dah, tapi sekarang dah tak ada dah. Dan pula memang ramai kita ni semua keluar pakai uniform ya. Kan uniform PDRM lah kot. Tu je main. Rumah ketua polis Putrajaya pun kan. Duduk dekat rumah saya seperti 18 tu, jalan lain. Rumah dia pun kena masuk perompak tu. Lepas tu dia terpaksa pula tambah selak dekat rumah dia. Dia duduk seorang-seorang. Sampai tahap itu rumah ketua polis. Rumah saya pun dia, sebaik saya tak ada, dia kata. Tidur bersiap, dia kata saya tidur pakai pistol, dia kata. Buat pistol. Memanglah buat pistol kan, ketua polis tu buat pistol. Letak kat kaki dia tu. Dia pun takut juga. Nak jadi cerita. Saya kata tuan baca doa ni apa semua tu. Perasaan tu semua ada, tapi jangan terlampau sangat kan. Alright. Tak, orang pun kadang-kadang macam orang pun dah juga masuk. Tu kan orang tak orang kan. Banyak tapi belakang-belakang tak. Kan orang tapi macam orang. Beruk-beruk tu. Boleh bila-bila masuk rumah kita. Rumah saya ada 2-3 pokok pisang. Alhamdulillah dia tak ambil lagi. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah ceritanya bahawa kita ni belajarlah terus belajar. Jangan kita rasa kita hebat dan sebagainya. Dan paling penting antara jangan mengharapkan disebut dekat sini keuntungan duniawi semata-mata. Kita jangan belajar kerana nak dapat sesuatu ataupun menyampaikan sesuatu kerana nak duniawi. Jadi kadang-kadang dengan duniawi inilah memerangkap kehidupan kita. Sebab macam yang berlaku macam Piu Azman tu terang dia dah berlaku kan. Saya cakap, kau pergi masuk dunia artis tu buat apa? Saya kata. Masa sebelum saya cakap, kau hati-hati, saya dah pesan dekat dia, hati-hati. Mula-mula dia masuk banyak rancangan agama, tak apalah kan, soal jawab sama Cik Man. Lepas tu dia berlakon. Itu masalah. Saya tahulah dia di sekolah tu macam mana. Karakter dia tu. Bila karakter kita tahu dekat sekolah, dia bukan tak baik kan, tapi kita bergaul dengan dia. Jadi benda kita, cabaran-cabaran ni kalau tak kuat tuan-tuan, memang boleh hanyut. Itu yang saya pesan dekat dia. Saya dah ambil tanggungjawab masa tu dah. Tapi nak buat macam mana? Allah uji semua. Kan yang jadi lawyer semua kawan-kawan sekolah tu. Dunia-dunia saya sekolah tu. Tapi nak sabit juga buat macam mana. Mudah-mudahan dia usaha lagi untuk buat rayuan. Mudah-mudahan Allah buka jalan lah untuk diberi. Siapa yang benar Allah Ta'ala, siapa yang salah Allah Ta'ala alam. Tapi kita doakan agar dipermudahkan urusan mereka itu semua. Wallahu Ta'ala alam. Qadar itu. Mohon maaf. Aku ni qawli hadha. Wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma, nawwirna ya Allah bi nuri 'ilmika wa ba'na nisyan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.